Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi DKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bertemankan saya Nur Hayati Faradi. Jom kita perbanyakkan selawat kita pada hari-hari kita, terutama sekali ni hari Jumaat ni. Jom kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah permudahkan segala urusan, semoga Allah lembutkan hati kita untuk faham tentang agama, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita bakal teruskan lagi perkongsian bersama dengan Yati. Sebentar saja lagi kita bakal bersama menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Kali ini kita akan bawakan kepada anda perkongsian bersama dengan Ustaz Aswar, Nurul Aswar
Nasrun untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar menerusi tajuk kepimpinan baginda Nabi SAW. Bagaimanakah rupa kepimpinan Rasulullah? Jom kita sama-sama ikuti perkongsiannya sebentar lagi di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan secara langsung di keseluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian ekspresi. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. 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 Sallu ala khairin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hin wal awqati. Sallu ala khairin nabi فتعالى جدك يا عظيم. صلوا على خير وتبارك اسمك يا كريم. صلوا على خير الناس. صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي أحمد وعلى آله وصحبه في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي فتعالى جدك يا عظيم وتبارك اسمك يا كريم. صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات. صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات. صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي. صلوا على
membawakan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Bersama dengan kita untuk perkongsian kita tak lain tak bukan, kita bersama sekali lagi yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nurul Aswar Nasrul bersama kita di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga Ustaz sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus berkongsi ilmu bersama dengan kami. Alhamdulillah hari ini, malam ni kita bersama dengan Ustaz, dan hari ini kita nak bincang-bincang berkenaan dengan tajuk kita kepimpinan bagi Nabi SAW. Jadi awalan ini Ustaz, kita mulakan dengan mukadimah kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم يسر ولا تعسر ربي تمين بالخير أما بعد. Kasih DJ Yati yang bertugas pada malam ini, para pendengar di Radio IKIM dalam rancangan malam ini Kemuliaan Al-Mustafa, masih bersama dengan saya Ustaz Nurul Aswar bin Nasrul, dan insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita akan mengupas sedikit berkaitan dengan kepimpinan pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, satu kepimpinan ini merupakan perkara yang penting dan mustahak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya diperlegar pada masa kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan bila mana disebutkan dengan kepimpinan ini, ianya pastilah ianya akan memberikan impak dan natijah yang besar sebenarnya dalam kehidupan seseorang. Umpamanya dalam kepimpinan kita dalam urusan rumah tangga, maka di sana terletak sebuah kepimpinan bagaimana dia nak menerajui sebuah keluarga. Walau nampak satu dua orang dalam keluarganya, tapi kepimpinan itu adalah merupakan sesuatu yang penting supaya kita boleh memberikan natijah yang baik dalam kehidupan kita. Begitulah juga pada malam ini bagaimana kita nak menyebutkan bahawasanya tentang kepimpinan, ciri-ciri yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ditunjukkan bagaimana ciri sebuah kepimpinan yang unggul dan sejati. Sehingga kan kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kesan bekas yang sangat besar. Bukan hanya pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasai sehinggalah pada umat akhir zaman, pada zaman kita hari ini. Lihat sahaja bagaimana kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti kata sebuah keluarga. Kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mentadbir sebuah negeri dan negara. Sehingga kan impaknya, kesannya
baginda Nabi SAW dilihat seorang pimpinan atau pemimpin yang berkaliber, yang boleh mempengaruhi dunia bukan hanya di Madinah atau di Mekah pada ketika itu, bahkan juga pada negara-negara luar. Hadirin muslimin muslimat para pendengar di Radio IKIM yang dikasihi sekalian. Berdasarkan kepada itulah kita nak melihat bahawa kepimpinan itu ditunjangi asasnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan hanya nak melihat kepada kepimpinan itu dari sudut kepimpinan semata-mata, tetapi bagaimana apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, sehingga kan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu ianya memberikan kesan yang besar di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kota Madinah pada masa baginda Nabi menjadi pemimpin di kota Madinah. Apa yang Nabi SAW lakukan? Dan di antaranya bagaimana kisah penghijrahan baginda Nabi SAW pada permulaan hijrah Nabi. Lihat sahaja, ketika mana Nabi masuk ke kota Madinah, pada masa itulah Rasul SAW melihat bagaimana masyarakat Madinah yang bukan hanya yang ditunjangi oleh orang Islam semata-mata, tetapi juga pada masa itu ada orang Yahudi dan bani-bani yang lain yang mereka tidak lagi bertunjangkan kepada Islam, tetapi mereka bernaung di bawah kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada masa itu dalam peristiwa hijrah masuk ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lihat kepimpinan Nabi SAW. Saya nak membawa kepada para pendengar di Radio IKIM bahawa lihat bagaimana baginda Nabi SAW meletakkan ciri kepimpinan baginda Nabi yang adil itu sehingga kan dapat dirasai oleh penduduk di sekitar kota Madinah. Masuk aja Nabi di kota Madinah. Pada waktu itu baginda Nabi SAW diberikan beberapa offer untuk baginda Nabi tidur di rumah sahabat, orang-orang Ansar pada masa itu. Jadi Nabi SAW dipandu dengan wahyunya melihat bahawa di antara keadilan kepimpinan baginda Nabi SAW ialah meletakkan bagaimana untuk memilih rumah yang akan didiami oleh baginda Nabi SAW sebagai golongan yang muhajir, golongan yang berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Lalu turunnya wahyu kepada baginda Nabi SAW untuk melepaskan unta baginda Nabi SAW. Lepaskan unta Nabi, dan Nabi kata di mana unta itu berhenti, di situlah aku akan bermalam di rumah. Lalu unta Nabi pun berjalan sehinggalah menelusuri rumah sahabat demi rumah sahabat, dan kemudiannya unta tadi berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Maknanya di sana Allah memberikan sesuatu signal supaya baginda Nabi akan bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayat menyebut bahawa Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan lamanya. Pada waktu itu 6 bulan lamanya itulah Rasul SAW bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Adilnya kepimpinan baginda Nabi SAW sehinggalah digambarkan dalam satu riwayat meletakkan diri baginda Nabi SAW sangat menghormati tetamu dan mereka yang memberikan kebaikan pada Nabi SAW. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis ketika mana Rasulullah berhijrah di kota Madinah itu, kepimpinan Nabi ni, tuan. Apa Nabi sebut? Nabi kata afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhuluna al jannata bis salam. Ketika mana Rasul SAW memberikan contoh tauladan yang baik dari sudut kepimpinan, maka Nabi ungkapkan kata-kata ini. Kata Nabi afshus salam, sebarkan salam. Meletakkan kepimpinan yang baik ialah menjadikan 3 perkara ini asas supaya Nabi kata tadkhulunal jannata bisalam. Pertama, Nabi kata afshus salam, sebarkan salam. Dengan salam itu akan memberikan kebaikan dalam kehidupan setiap orang di kalangan kita.
Sebab itulah dalam kehidupan ini, para pendengar yang dikasihi sekalian, jangan lupa untuk kita berikan dan menjadikan perkataan salam itu sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Hari-hari sebutlah ungkapan salam ini. Sebabnya baginda Nabi SAW senantiasa memulakan kehidupannya dengan salam. Ini contoh kepimpinan yang baik. Sebagai seorang bapa umpamanya, masuk rumah beri salam. Letakkan keegoan itu di sebelah. Kadang-kadang dia nak orang lain bagi salam, dia pun tak bagi salam pun, kan? Jadi kita nak biarlah apa yang kita buat ni, apa yang Nabi bawa dalam kehidupan kita. Jadi saya nak relatekan supaya kita golongan barangkali ada golongan bapanya, ada ibunya, ada datuknya, ada gurunya di sini. Peranan kita apa? Kita mulakan kehidupan kita dengan salam. Dan seronok kalau kita mulakan semua orang, selalunya kita nak salam itu menjadi rutin dalam kehidupan kita. Masuk anak-anak dalam rumah bagi salam. Bapa masuk dalam rumah bagi salam. Kan? Mak masuk dalam rumah bagi salam. Ini kadang-kadang masuk rumah, kita pun tak sedar orang masuk. Tengok-tengok ada sebelah kita. Salam tak pernah bagi pun. Kan? Jadi bagilah ungkapan salam itu dalam kehidupan. Nabi sebut, tadkhulunal jannata bisalam. Masuklah kalian ke dalam syurga dengan selamat. Ada dua lagi kita akan sebutkan selepas daripada ini insya-Allah. InsyaAllah itulah kan Ustaz kan, nak membudayakan memberi salam tu. Kita jarang Ustaz. Kadang-kadang kalau pergi salam pun orang yang kita kenal je. Kadang-kadang yang kenal pergi senyum je. Itu orang kenal, tak kenal lagi lah tak bagi salam. Allah Akbar. Kita kena belajar sekarang ni, kena membudayakan memberi salam. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Ada 3 tadi Ustaz kata. Salah satunya adalah salam, 2 lagi kita akan simpan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk kemuliaan Al-Mustafa. مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله You are the chosen one, the best for mankind. Our hearts beat beyond desperate need. It's you we want to Ya Rasulullah Marhaban ya nur al-ain Marhaban jadd al-Husayn Marhaban ya Rasulullah Marhaban ya Habib Allah مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله You are the messenger the beloved of Allah, our eyes gone before beneath the rain. To you we always sing, Salamun alayk. Nur upon the moon, light upon the light, will come to you, smiling back to you, and to be with you eternally.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Nak belajar tentang kepimpinan baginda Nabi SAW bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nurul Aswar Nasrun. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz tadi. Salah satu daripada bagaimana kita nak menunjukkan, nak mencontohi baginda Nabi SAW adalah memberi salam dan menjawab salam. Jadi Ustaz, seterusnya Ustaz silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baik, ketika mana seterusnya baginda Nabi SAW meletakkan ciri kepimpinan yang baik itu dengan hanya kalimah salam. Yang kedua kata Nabi, iaitulah wa afsyus salam wa at'imut ta'am. Meletakkan kepimpinan baginda Nabi itu dengan perkara yang kedua ialah wa at'imut ta'am, memberi orang makan. Perkataan ataupun perkara memberi orang makan ini kita lihat dengan kaedah yang simple. Nabi sebut wa at'imut ta'am, beri orang makan. Dengan hanya memberi orang makan, takkanlah dia memberikan apa-apa pun. Ada. Sebab itu Nabi sebut supaya beri orang makan itu dia mendatangkan natijah yang besar sebenarnya dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat kepada makan ini, dia sebenarnya dia merapatkan ruah sesama kita. Kalau kita adakan apa-apa program, kalau ada makan tu dia lebih ramai. Kalau berbanding dengan program-program yang tak ada orang yang tak ada makan ni, jadi biasanya kita akan buat makan masjid. Kalau dia nak buat program, dia ada makan, jadi orang ramai juga lah kan. Sebabnya apa? Sebab makan ini dia satu yang sangat signifikan dengan masyarakat kita khususnya. Jadi Nabi sebut wa at'imut ta'am. Dengan kepimpinan itu kita beri orang makan. Beri orang makan ini, orang akan merasakan bahawa sesuatu yang terbaik yang dilakukan orang dengan memberikan makan. Sebab itu kepimpinan baginda Nabi SAW dilihat ketika mana Nabi menyebut hadis ini supaya ianya mendatangkan kesan yang besar dalam kehidupan kita. Lihat hari ini, kalau tuan-tuan ada apa-apa masalah kan, kita belanja orang makan, kita akan rasa tenang aja. Tapi kalau ada duit lah, kita belanja orang makan, beri orang makan. Ataupun jamu orang makan, buat kenduri. Kalau orang dulu-dulu kan, dia akan ada rumah, kalau di kampung kan, dia ada beranda dekat luar tu, dia akan buat air kopi bagi lebih supaya kalau ada orang lalu, orang singgah, orang boleh minum makan kat rumah dia. Sebab apa? Mengambil kepada pendekatan kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Tadkhulunal jannata bisalam. Nabi kata, bagi orang makan, masuk dalam syurga kalian. Kan? Bukan maknanya hanya bagi orang makan masuk dalam syurga. Solatnya tidak, puasanya tidak. Dia kata tadi Ustaz kata bagi salam makan boleh masuk syurga. Bukan. Kan? Maknanya di antara asbab untuk Nabi SAW menunjukkan
kepimpinan yang baik. Kepimpinan yang baik itu ialah dengan cara memberi makan. Para pendengar yang dikasihi sekalian, yang ketiga ialah Nabi menyebut tentang hubungan yang disebutkan tentang kepimpinan yang baik ialah mestilah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Maknanya apa? Wasallu billail wan nasun niyam. Nabi kata semayang tengah malam wan nasun niyamun, pada ketika mana manusia lain sedang tidur. Dua perkara yang Nabi sebut menjaga hubungan dengan manusia. Dengan manusia. Pertama, bagi salam sesama manusia. Yang kedua, dengan makan sesama manusia. Tapi perkara yang ketiga, Nabi suruh kita menjaga hubungan baik kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu billail wan nasun niyam. Jaga hubungan baik dengan Allah. Maknanya apa? Salat jangan ditinggalkan. Di samping kita menjaga hubungan sesama manusia, kepimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bagaimana meletakkan seluruh kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, bermunajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza masal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kamu ada masalah, kalau kamu ditimpa dengan mudarat, ada masalah macam-macam, dimomokkan dengan perkara-perkara yang macam-macam. Sekarang ni kan zaman media sosial kan, DJ Yatim. Kalau kadang-kadang ada orang yang koyak dengan komen-komen dalam media sosial dan sebagainya, sampai stres, tak minum, tak makan, tak mandi, duduk dalam bilik. Dia jadi apa? Dia jadi burung disebabkan hanya komen-komen yang datang daripada netizen ni kan. Jangan bimbang. Sebab itu Allah sebut wa iza masal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Allah sebut kalaulah apabila kamu diberikan dengan mudarat, musibah, ada masalah macam-macam, Allah sebut da'ana, merayulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika mana Rasulullah SAW menunjukkan kepimpinan yang baik. Wasallu billail wa nasubiyam. Sembahyang tengah malam ni maknanya apa? Merayu depan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kepimpinan yang baik itu ialah ditunjangi dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza masal insana dhurru da'an. Ada masalah, berdoa depan Allah Subhanahu wa taala. Merayu, doalah. Sebab itu saya teringat satu kisah yang disebutkan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu hari ada satu orang sahabat Nabi ketika mana datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya Nabi, ayu doa afdal? Wahai Rasulullah, apa doa yang afdal yang boleh kami doa? Sahabat Nabi ni dia akan minta apa-apa ni semua nak afdal. Semua nak lebih-lebih. Semua nak pahalanya berganda. Kalau ditanya tentang zikir, semua zikir baik. Tetapi sahabat Nabi akan tanya, zikir apa yang lebih baik? Kan? Kalau berdoa, semua doa baik. Tetapi sahabat Nabi akan tanya, apa doa yang lebih baik? Afdalnya. Lalu Nabi kata, sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Nabi kata, doalah kalian, sal rabbak, minta kepada Tuhan kamu dua perkara. Ini doa yang paling baik. Sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Nabi kata doa, mintalah kepada Tuhan kamu, yakni Allah, dengan dua perkara. Pertama ni sal rabbak al-afwa, minta keampunan Allah. Pertamanya minta ampun pada Allah dosa-dosa kita. Kan? Kita minta supaya Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Minta doa supaya Allah ampunkan dosa kita. Kalau tak hafal, minta dengan bahasa Melayu pun tak apa. Dengan bahasa Melayu ni, pengantar. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami banyak, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Minta pada Allah. Sebab itu doa yang paling afdal. Nah, yang kedua, Nabi sebutkan. Apa lagi? Dia kata, wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Yang kedua, minta kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, meletakkan dan menisbatkan hadis ini dengan kalimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Maknanya doa ini
angkat oleh baginda Nabi SAW di antara doa afdal yang Nabi suruh kita berdoa. Sebab itu, tuan-tuan, muslimin, muslimat, para pendengar Radio IKIM FM pada malam ni, marilah sama-sama kita menjadikan doa ini sebagai satu kepimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah lekang mulutnya dengan berdoa dan terus berdoa. Sebab itu Nabi kata wasallu bil lail wan nasu niyam. Maknanya apa? Doa itu juga meletakkan dan merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah pun sebut dalam Quran, kalau ada masalah, ada mudarat yang menimpa kalian, berdoalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doalah, merayulah, berdoalah. Dan doa itu sama ada kata Allah lijambihi au qa'idan au qa'iman. Sama ada kamu duduk, sama ada kamu berbaring, ataupun kamu sedang berdiri. Berdoalah di mana sahaja, pasti Allah memberikan berkenan doa atas setiap doa-doa yang kita sampaikan atas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya apa? Kepimpinan baginda Nabi SAW ialah meletakkan kehidupan baginda Nabi bukan hanya dengan manusia semata-mata, tetapi bagaimana kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dengan menjaga hubungan baik baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi sudah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi seorang rasul yang maksum. Bahkan kita ketika mana nak menelusuri, nak meneladani kepimpinan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, sudah tentulah kita lebih jauh untuk memberikan kesan langsung dalam kehidupan kita supaya kita sentiasa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Dengan berdoa, dengan melakukan salat-salat malam. Ketika mana Nabi kata wan nasun niyamun, manusia lain semua tengah tidur, kita bangun, kita letakkan diri kita atas konsep penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah memberikan kebaikan dalam kepimpinan kita, dalam keluarga umpamanya, di peringkat negeri, negara dan sebagainya. Bahkan kitalah di antara orang yang Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya dalam kita nak meletakkan kepimpinan yang baik dalam institusi keluarga kita. Allahu a'lam. InsyaAllah. Itulah Ustaz, kadang-kadang nak pimpin diri sendiri pun gagal Ustaz. Belum lagi nak kata pimpin keluarga dan sebagainya, pimpin diri sendiri pun gagal. Tapi ini ada 3 ciri bagaimana ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Lakukan untuk diri sendiri dan keluarga seperti mana yang sarankan oleh Ustaz Aswar sebentar tadi. Kita akan mencari sekali lagi untuk anda, jangan ke mana-mana supaya kita ada kulasah untuk perbahasan kita berkenaan dengan kepimpinan baginda Nabi SAW. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, Ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. لطفنا بك يا
يا حبيب الله لك شفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بشر المؤمنين جئت للبرايا بشر المؤمنين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan kemuliaan Al-Mustafa. Pada malam ini kita bincang-bincang berkenaan dengan kepimpinan baginda Nabi SAW bersama dengan Ustaz Nurul Aswar Nasrun. Untuk perkongsian kita pada hari ini, kita bawa daripada Kedah, kita bawa ke Ponti untuk bersama dengan rakan pendengar secara online. Alhamdulillah Ustaz, kita kongsikan hari ini bila sebut tentang kepimpinan baginda Nabi SAW, ada 3 ciri yang kena ada sebenarnya, yang ditunjuk dah telah tunjukkan oleh baginda Nabi dan kita patutnya teladani. Ustaz, ujung-ujung ni Ustaz, sebagai kesimpulan kulasah kita, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, pada yang ketiga ini, para pendengar di Radio IKIM yang dikasihi sekalian, sebagai khulasah atau kesimpulan, dapatlah kita dapat gambaran bahawasanya kepimpinan yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipandu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya apa yang kita boleh melihat kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah kita meletakkan seluruh kehidupan baginda Nabi itu menjadi sebabnya dalam kehidupan kita. Kebaikan yang kita boleh bawakan dalam kehidupan kita. Itu teringat saya ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyantuni sahabatnya dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Itu juga menunjukkan kepimpinan yang baik dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percakapan baginda Nabi, cara senyumnya, bagaimana dia entertain orang, bagaimana untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan diri baginda Nabi berhadapan dengan masyarakat, ummah dan seluruhnya, bagaimana Nabi membina sebuah kekuatan dalaman dalam keluarganya, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kehidupannya yang baik itu supaya kita dapat memberikan contoh, dapat mengambil contoh iktibar yang baik dalam kehidupan kita juga. Hadirin para pendengar yang dikasihi sekalian, sebagai apa yang kita nak melihat bahawa kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah pertamanya kita dapat meletakkan kepimpinan ini bukan hanya kita melihat dari sudut yang luas maknanya, tetapi bagaimana untuk kita melihat dari sudut atau skop yang kecil, umpamanya dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sendiri. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh. Kafatan maknanya dalam hidup ni, cara kita bercakapnya, cara kita berjalannya, cara kita memandangnya, cara kita mendengarnya,
seluruh kehidupan ini biarlah ianya berpaksikan kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang ditunjukkan melalui kepimpinan ini. Rasulullah SAW ketika mana bercakap baginda Nabi ini seperti keluar ni mutiara-mutiara kata yang baik. Jadi setiap apa yang dibawa oleh Nabi itu kita ambil contoh dan iktibar. Kehidupan kita, cara Nabi bekerja, bagaimana Nabi menyantuni, hikmahnya Nabi dalam urusan pekerjaan, kan? Selain daripada itu, bagaimana juga kita melihat yang kedua, contoh dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dalam meletakkan seluruh yang kedua itu dengan bagaimana menjaga hubungan kepimpinan itu dengan manusia sendiri. Kepimpinan itu dia hanya bukan boleh berdiri sendiri, tetapi dia perlu untuk kita melibatkan pihak yang kedua dan ketiga. Jadi kepimpinan itu ditunjukkan bagaimana dengan menjaga hubungan baik kita dengan manusia, dari sudut percakapan kita dengan manusia, dari sudut hubungan langsung kita dengan manusia, dari sudut bermuamalahnya kita dengan manusia. Jadi semua itu dia memberi kesan yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, pada pendengar yang dikasihi sekalian, yang ketiga kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemuanya ini, kepimpinan itu dia mendatangkan kesan yang besar, bukan hanya pada diri kita, tapi dia menarik kebaikan itu atas asas kepimpinan yang juga melalui apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin para pendengar yang dikasihi sekalian, maka lihatlah bagaimana kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi itu akhirnya berjaya dan meninggalkan kesan yang besar, sehingga Nabi dinobatkan menjadi kepimpinan atau pemimpin yang cemerlang, yang berjaya, top 10. Itulah sebenarnya yang kita mengharapkan, supaya apa sahaja yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, hasil mahsulnya ialah kita lah sendiri. Kalau kita melihat kepada kepimpinan baginda Nabi yang berjaya, kita boleh cakap berdegar-degar di udara ini. Tetapi kalau kita tidak menjadikan kepimpinan itu asas tauladannya dalam kehidupan kita, dia tidak memberikan dan mendatangkan apa-apa manfaat. Jadi kena buat supaya kepimpinan baginda Nabi yang ditunjukkan itu, maka kita laksanakan, dan akhirnya para pendengar yang dikasihi sekalian, kita akan mendapat kesan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi ayo sama-sama kita mulakan langkah ini pada malam ini, supaya kita terus menjadi insan yang cemerlang dunia sampai akhirat, hanya dengan perubahan-perubahan yang kecil. Tak perlulah kita nak meletakkan perubahan yang besar, drastik, tapi bermula dengan perubahan yang kecil. Umpamanya dengan solat di awal waktu, kepimpinan kita ni. Yang kedua, boleh jadi kita dengan berdoa, banyakkan berdoa, kan? Yang ketiga, boleh jadi kita banyakkan berzikir, berselawat umpamanya. Itu juga menunjukkan kepimpinan yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, saya doakan mudah-mudahan kita semua akan diberikan dengan kebaikan, keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah, hasil berkat daripada kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya akan memberikan dan menatijahkan kebaikan ini dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz tu lah kan. Macam saya kata tadi tu, masuk Islam tu kafatan, keseluruhannya kafatan sebelum kita dikafankan. Kan, Masya Allah, mudah-mudahan kita ni dipilih oleh Allah SWT sentiasa mencontohi bagi Nabi SAW. Apa pun, terima kasih banyak Ustaz untuk kemuliaan Mustafa pada malam ini, bawakan ciri kepimpinan bagi Nabi SAW. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
الرسول المصطفى Wari teh Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para peiklan mengembangkan perniagaan anda melalui pemasaran dan peiklanan IKIM platform halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM platform halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda, tertakluk terma dan syarat. Pakej adalah terhad. Sertai seminar pemasaran dan peiklanan IKIM platform halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM platform halal 2023. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih.
Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jiwa dan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Raudah Jiwa, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Muhammad Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing itu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon yang pernah menghantar permohonan jawatan ini tidak perlu lagi menghantar permohonan baru. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan Radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan, melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 25 Januari 2023. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Titisan embun tersusun, berangkai emas bertitik, jalanan gundah gulana menghemburkan hujan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza dari Studio Med Malaysia bersama untuk menyampaikan info berkenaan monsun Timur Laut. Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh telah bermula pada November dan berterusan sehingga Mac. Kita akan merasa cuaca yang lebih lembap semasa November